Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Setiap minggu pastinya kami akan menghidangkan informasi menarik dan pengetahuan yang berguna dalam segmen khas untuk dikongsi bersama penonton setia. Sebelum bersiaran, saksikan rangkuman minggu ini. Misi kemanusiaan ceriakan hidup di Malalak. Daerah Malalak, Padang di Indonesia merupakan kawasan yang pernah dilanda gempa bumi yang begitu teruk. Ia telah meragut banyak nyawa, termasuklah kemusnahan tempat kediaman serta kerosakan harta benda dan kemudahan infrastruktur. Sehingga hari ini masih ada lagi penduduk yang menetap di bawah kemah sumbangan NGO hasil bantuan misi kemanusiaan awal. Atas kesedaran ini, Universiti Malaysia Kelantan UMK dengan kerjasama Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM telah mengambil inisiatif mengadakan program bantuan misi kemanusiaan di kawasan bencana di Kampung Pariaman, Sumatera Barat. Ikuti segmen khas ini. 30 September 2009 mencatatkan sejarah penuh dramatik apabila daerah Sumatera Barat, Indonesia dilanda gempa bumi. Gegaran yang berukuran 7.6 skala Richter itu berlaku pada pukul 5.16 petang waktu tempatan. Bencana ini mengakibatkan keadaan menjadi kucak-kacir apabila penduduk lari bertempiaran untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kota Padang merupakan antara kawasan yang sering dilanda gempa bumi. Sekelip mata, bencana alam ini meranapkan sebahagian besar kawasan di sekitarnya. Hampir 11,000 bangunan runtuh dan selebihnya lagi mengalami kerosakan yang serius. Dalam kejadian gempa bumi ini, 250,000 keluarga hilang tempat berlindung. Lebih menyedihkan apabila ramai penduduk terkorban akibat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Laporan kerajaan mengesahkan seramai 1,100 orang terkorban dalam gempa bumi ini, manakala 3,000 orang lagi cedera parah. Walaupun kejadian tragis ini sudah hampir 2 tahun berlalu, namun penduduk di sini masih trauma dengan tragedi itu. Sehingga kini, Padang terus gigih berusaha bagi memulihkan kembali keadaan muka bumi, sosial dan ekonomi penduduk. Mereka turut menerima bantuan dan sumbangan dari negara-negara luar yang prihatin. Di Malaysia, program misi bantuan kemanusiaan Padang yang dianjurkan dengan kerjasama 2 buah universiti tempatan merupakan contoh keprihatinan rakyat Malaysia terhadap musibah yang menimpa negara jiran. Program murni ini dikendalikan oleh Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah Universiti Malaysia Kelantan UMK, turut disertai Universiti Tun Hussein On UTHM dan Politeknik Negeri Padang Indonesia. Panorama turut berpeluang menyertai misi bantuan kemanusiaan Padang yang melibatkan penyertaan seramai 98 orang yang terdiri daripada kaki tangan universiti, mahasiswa, sukarelawan perubatan dan wakil media tempatan. Program selama 6 hari ini melibatkan 2 buah lokasi, iaitu di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam di Sumatera Barat, Indonesia. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang antarabangsa Minangkabau, Ketaping, rombongan kami terus bergegas ke Kabupaten Padang Pariaman bagi majlis perasmian misi bantuan kemanusiaan. Seperti kata pepatah, malang tidak berbau. Niat suci kami bagi membantu penduduk yang ditimpa bencana diuji apabila tayar kenderaan yang kami naiki pancit di tengah jalan. Namun begitu, ia tidak mematahkan semangat kami untuk meneruskan perjalanan hingga ke destinasi yang dituju. Kota Padang yang berkeluasan 695 km persegi ini memiliki jumlah taburan penduduk seramai 833,000 orang. Atas dasar keprihatinan inilah yang mendorong Naib Chancellor UMK, Profesor Datuk Insinyur Dr. Zainai Muhammad membuat lawatan keduanya ke sini selepas lawatan pertama pada November 2010. Setelah 4 jam perjalanan, kami akhirnya tiba ke destinasi.
Ketibaan kami disambut oleh penduduk tempatan yang kelihatan cukup menghargai kunjungan kami ke sana. Terdapat beberapa faktor yang membuatkan Kabupaten Pariaman dipilih sebagai lokasi bagi melaksanakan misi bantuan ini. Antaranya, kerana ia pernah dilanda gempa bumi yang dahsyat sehingga meninggalkan kesan mendalam terhadap ekonomi dan sosial penduduk di sini. Sebagai contoh, ada sebahagian dari mereka yang masih tinggal di dalam kemah yang disumbangkan oleh pihak NGO pada awal misi bantuan kemanusiaan dahulu. Acara perasmian disempurnakan oleh Profesor Datuk Insinyur Dr. Zainai dengan menyarungkan vest sukarelawan kepada wakil penduduk tempatan sebagai simbolik perasmian. Kemudian, program bantuan pertama dilaksanakan iaitu menghulurkan sumbangan kepada anak-anak yatim, fakir miskin dan tidak ketinggalan warga emas. Sumbangan disampaikan sendiri oleh Profesor Dr. Jailani Muhammad Yunus, penolong Naib Chancellor Hubungan Industri dan Masyarakat UTHM. Mengapa kita pilih di sini? Ya sebenarnya pusat gempa dulu ialah berlaku di sekitar Pariaman inilah. Tapi kita masih boleh lihat ada rumah yang masih belum dibaiki, ada yang sedang dibaiki dan juga ada yang sudah pun nampak cantik. Yang cantik itu mungkin baru dibuat aja lah. Sebelum ni boleh kata rata-ratanya rosak ataupun tidak boleh dipakai lah sebenarnya. Jadi perkara yang berlaku begitu, trauma yang berlaku itu, kita juga perlu memberi satu daya kekuatan kepada mereka ini sebenarnya. Jadi apa yang saya ingin lihat mungkin selepas ini susulan daripada aktiviti kali ini kita akan membawa satu pendekatan supaya projek itu mengambil masa dari long term punya efek dari segi pendidikan. Dalam pada mereka menghulurkan bantuan, pihak universiti turut mengambil kesempatan untuk mempromosikan universiti masing-masing kepada remaja di sini. Apa mau tanya lagi? Kemudian, rombongan kami meneruskan perjalanan bagi upacara perasmian misi bantuan kemanusiaan di Kabupaten Agam. Kawasan ini juga mengalami nasib yang sama seperti Kabupaten Padang Pariaman, di mana penduduknya hidup dalam kesusahan akibat bencana yang melanda 2 tahun lalu. Setibanya kami di sana, kami cukup terharu melihat sambutan meriah yang diadakan khas bagi menyambut kehadiran rombongan Malaysia. Jelas terpancar di wajah mereka yang alu-alukan kedatangan kami ke sana. Selain memberikan bantuan berupa material, misi bantuan kemanusiaan di Padang turut memfokuskan aktiviti akademik untuk kanak-kanak di sini. Contohnya, para mahasiswa yang menyertai misi ini akan mengadakan kelas English for Fun di kedua-dua lokasi yang dikunjungi. Inilah dia kelas bahasa Inggeris atau English for Fun yang diajar oleh sukarelawan Malaysia kepada murid prasekolah dan sekolah rendah di sini. Selain itu, para sukarelawan juga akan bergotong royong bagi membina semula sebuah sekolah rendah ini yang rosak teruk akibat gempa bumi dahulu. Setiap sukarelawan yang datang ke sini kelihatan cukup aktif dan ikhlas dalam menghulurkan bantuan kepada mangsa. Dalam tempoh 6 hari sahaja, mereka akan menyiapkan bangunan sekolah ini agar ianya boleh digunakan semula. Kota Padang beriklim hutan hujan tropika dan kewujudan 3 buah gunung berapinya iaitu Gunung Merapi, Gunung Talang dan Gunung Tandikat telah menjadikan tanah di sini cukup subur untuk bercucuk tanam. Pada sebelah malamnya pula, kami amat berbesar hati kerana dijemput ke majlis makan malam bersama Yang Terhormat Bapa Indra Chatri yang merupakan Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten Agam.
Bapa Indra Chatri merupakan pemimpin yang amat disegani oleh masyarakat tempatan. Pelbagai pengalaman dan ilmu yang diperolehi ketika berkhidmat di pejabat pemerintahan Kota Padang dahulu dijadikan panduan untuk menjadi pemimpin yang berjiwa rakyat. Beliau sendiri amat menghargai kedatangan rombongan kami ke Padang kerana ianya telah banyak meringankan beban penderitaan yang ditanggung oleh penduduk maupun kerajaan sendiri. Pertemuan kita ini diberkati oleh Allah dan dicatat oleh ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Profesor Dato' Insinyur Dr. Zainai akan menyarungkan vest dan memberikan plak sebagai tanda kenang-kenangan. Memang sudah lebih dari setahun kita kena musibah, ditimpa musibah ini, dan kita sudah berupaya dengan kekuatan sendiri untuk bangkit, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi itu tentunya tidak mencukupi. Dan kita juga membuka diri, dibantu oleh masyarakat dalam konteks kemanusiaan. Dan kita masih menerima, dan hari ini kita menerima bantuan, apakah itu pemikiran, apakah itu dalam bentuk teknisi ataupun bentuk materi untuk membangun, dan dari rombongan yang ada sekarang. Pada hari berikutnya, rombongan kami ke sebuah sekolah yang terletak di daerah pedalaman Padang. Sehingga hari ini, sekolah ini masih memerlukan banyak penambahbaikan dari segi kemudahannya yang musnah akibat gempa bumi. Bagi Profesor Dato' Insinyur Dr. Zainai dan Profesor Jailani, mereka tidak melepaskan peluang mengajar bahasa Inggeris kepada kanak-kanak di sini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, tepuk tangan, bagus. Selain kemudahan, sekolah ini juga mengalami masalah kekurangan guru yang menyebabkan kanak-kanak di sini tidak berpeluang untuk belajar dengan sempurna. Ini pecahan bergigi lah. Ni sini satu, tengah-tengah tadika, yang belah sana tu kampung bawah tu. Di sini juga sukarelawan mengadakan kelas English for Fun dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada kanak-kanak di sini. Gambarnya? Bahasa Inggrisnya? Horse. Ejanya? Salah satu misi bantuan yang dirangka sejak awal oleh penganjur adalah gotong royong memperbaiki rumah ibadah di Kabupaten Padang Pariaman. Ini kerana sehingga ke hari ini mereka masih tidak mempunyai tempat beribadah yang sempurna sama ada surau, madrasah maupun masjid. Atas belas ihsan dan keprihatinan yang tinggi, para mahasiswa dan mahasiswi di sini bersedia untuk bergotong royong bagi membina semula rumah ibadah di sini. Aktiviti ini tidak terhad untuk membaik pulih sahaja. Malah mereka juga akan mengecat rumah ibadah ini sehingga ianya selesai dan boleh digunakan semula. Sebahagian sukarelawan di sini dihantar bagi mewakili persatuan yang diceburi di universiti seperti Pasukan Siswa Perkhidmatan Awam atau SISPA, Kor Sukarelawan Polis Siswa-Siswi atau SUKSIS dan Pengakap Kelana. Program amal yang dianjurkan dengan kerjasama 3 buah institusi pengajian tinggi ini juga akan memberikan pemeriksaan kesihatan dan mengadakan majlis perkhatan beramai-ramai kepada penduduk tempatan.
Ketibaan kami disambut oleh wakil sukarelawan Malaysia yang telah bersiap sedia sejak awal lagi. Pemeriksaan kesihatan dan majlis perkhidmatan beramai-ramai dijalankan di Pusat Kesihatan Masyarakat atau Puskesmas Malala. Seramai 50 kanak-kanak dikhatankan pada program kesihatan ini yang diketuai oleh Pegawai Perubatan UMK Dr. Aswan Ismail. Pada ketika ini, para sukarelawan Malaysia ditugaskan sebagai pembantu di Pusat Kesihatan Masyarakat. Manakala pelajar Politeknik Negeri Padang akan membantu dari segi mengurangkan masalah komunikasi dengan masyarakat tempatan. Melalui program kesihatan ini, seramai 100 orang pesakit luar akan mendapat rawatan dan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Dada sakit, kaki pun sakit juga. Kaki sakit. Sudah cuba makan ubat? Sudah ambil ubat di mana-mana? Ada rumah ada ni. Ya. Ada makan ubat. Kurang tak sakitnya? Seperti warga emas ini yang sudah lama mengalami sakit-sakit badan, akhirnya berpeluang untuk mengetahui keadaan kesihatannya yang sebenar dengan adanya penganjuran program ini. Ya. Ya, artinya. Saya rasa ini ubat tadi untuk macam sakit otot dan urat begitu. InsyaAllah mudah-mudahan nanti dia kurang. Ya, ya. Selain itu, mereka juga memberikan bekalan ubat-ubatan dan sumbangan ikhlas kepada pesakit yang memerlukan. Apa ini nampak kan? Okey, cepat baik. Nah, salam. Salam. Ya, terus. Misi bantuan kemanusiaan bukan sahaja bertujuan membantu meringankan penderitaan penduduk di Padang. Malah, pihak universiti percaya program seperti ini amat penting buat universiti mereka. Ini kerana ia dapat menambahkan lagi pengalaman universiti dalam pengurusan dan penganjuran program-program sukarelawan dan kemasyarakatan di peringkat antarabangsa. Selain itu, pihak universiti juga mempunyai misi untuk melahirkan graduan yang berkualiti dan memiliki modal insan yang tinggi melalui program sukarelawan seperti ini. Tambahan pula, apabila para mahasiswa pulang ke tanah air, mereka dikendaki membuat penyelidikan mengenai sosial ekonomi masyarakat tempatan yang berkaitan dengan taraf hidup, pekerjaan dan aktiviti harian mereka. Ini bagi melatih sukarelawan mencari idea dan memikirkan alternatif bagi membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpendapatan rendah yang sesuai dengan persekitaran mereka. Melalui tinjauan yang dilakukan, kebanyakan penduduk kampung di sini berkemahiran dalam bidang kerja tangan seperti jahitan dan sulaman. Namun, mereka hanya mendapat upah yang rendah, sekitar RM200,000 atau RM68 sahaja. Beginilah rumah yang dibina semula oleh kerajaan bagi menggantikan rumah mereka yang ranap akibat gempa bumi. Di samping itu, para pensyarah dan mahasiswa turut mengambil data berkenaan penduduk di sini berhubung pengalaman mereka ketika gempa bumi dan menemu bual latar belakang penduduk untuk mengetahui lebih lanjut tentang sosial budaya masyarakat di sini. Mahasiswa ini ada orang yang tengah tenggelam lah. malah kami Ya.
nak ambil pengalaman makanya. Ya. Jadi masa tu macam mana berlaku? Longsor tak bisa ada. Yang tengah tu langsung tenggelam lah. Setelah mendengar pengalaman daripada para penduduk di sekitar kampung, kami kemudiannya meneruskan perjalanan untuk melihat aktiviti akademik di sebuah sekolah di kampung yang berhampiran. Bagi aktiviti English for Fun yang diadakan di sini, tidak hanya terhad kepada kanak-kanak sahaja. Malah pihak universiti turut mengendalikan program yang lebih kritikal dan menguji minda bagi golongan remaja. Yes, your pencil and show the class. Show the class. The old lady, orang perempuan tua. Perempuan tua tunjuk pada kelas. Okey. Nampak? Perempuan tua nampak? Aktiviti ini adalah untuk menguji ketajaman minda dan mata mereka agar tidak hanya melihat tetapi mereka perlu meneliti dan mentafsirkan setiap tugasan yang diberikan. Tanpa disedari, 5 hari sudah berlalu dan hari ini adalah hari terakhir bagi rombongan kami untuk berada di bumi Indonesia. Sebelum berangkat pulang, kami sempat berkunjung ke beberapa destinasi menarik di sekitar Kota Padang yang sememangnya sudah terkenal sebagai lokasi pelancongan pilihan rakyat Malaysia. Terdapat beberapa faktor mengapa rakyat Malaysia gemar ke Padang. Yang pertama ialah bahasa dan yang kedua, membeli belah di sini sememangnya murah serta boleh tawar-menawar. Berniaga merupakan aktiviti utama penduduk di Kota Padang ini. Antara barang-barang yang sering menjadi pilihan pelancong ialah dompet, gelang tangan, kain, cenderahati dan lain-lain lagi. Dengan nilai mata wang ringgit yang tinggi berbanding rupiah menjadikan Padang sebagai syurga membeli belah kepada pelancong terutamanya dari Malaysia. Diharapkan melalui aktiviti perniagaan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk setempat sekaligus tahap sosioekonomi Padang selepas dilanda bencana alam. 5,000 tu luang juga. Iya, itu ongkos barang kami beli barang serius. Semoga misi kemanusiaan Padang Indonesia ini mencapai objektifnya dan diharapkan ia menjadi contoh kepada organisasi lain di Malaysia. Segmen khas itu tadi mengakhiri panorama pada minggu ini. Kami mengharapkan anda berpuas hati dengan paparan yang disediakan. Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami lagi pada episod yang akan datang. Sebarang komen dan cadangan untuk dikongsikan kepada kami, hubungi di alamat yang tertera. Saya dan kru penerbitan Panorama mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi.